Apa itu asas kamera, asas kedudukan kamera dan apa itu plot penceritaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita pada kali ini dengan topik-topik yang kita akan bincangkan tentang asas perfilman ya. Okey, sebelum ni saya ada menerangkan tentang penggunaan ataupun kamera yang sesuai ya untuk membuat perfilman ya. Okay, hari ini kita nak bincangkan tentang beberapa perkara ataupun 3 elemen yang penting yang saya listkan untuk memudahkan anda fahami ya tentang asas perfilman ini. Sebelum kita nak buat video ataupun membuat sesuatu filem, kita kena faham ketiga-tiga ini ya. Jadi yang pertama adalah asas sudut kamera, yang kedua adalah asas kedudukan kamera dan juga plot penceritaan. Okey, kita pergi kepada asas sudut kamera dulu ya. Dalam ni saya telah menyeraikan sebanyak 6 jenis sudut kamera yang anda perlu tahu, di mana asas ini perlu difahami bagi seseorang yang ingin membuat suatu video ya. Kiranya anda ingin bekerja di dalam satu kumpulan, pastikan semua ahli anda tahu tentang asas ini ya, supaya kita tidak bergaduh ataupun kita tidak memahami ataupun kita tidak fahami dengan apa yang dikehendaki oleh seseorang. Berkenaan dengan asas sudut kamera ni, kita fokus kepada sesuatu keadaan atau sesuatu suasana ni yang melibatkan subjek sama ada manusia, orang, tumbuhan ataupun sebagainya. Contoh yang pertama adalah extreme long shot boleh tengok gambar yang saya tunjukkan ini. Kita nampak orang tu kecil saja dan suasana itu dan persekitaran itu besar itu orang panggil extreme long shot Yang kedua adalah long shot Long shot ni subjek dia akan nampak secara jelas. Okey, view dia, suasana pun akan nampak jelas juga, kedudukan sama ada subjek dan juga background di belakang ya. Yang ketiga adalah medium shot medium shot tu kalau dari pandangan mata kita daripada lutut sampai ke kepala itu kita nampak dari segi subjek dia lah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada medium close up. Okey, medium close up ni daripada paras dada ke kepala lah dia akan nampak background tu kita kurang nampak lah, maksudnya dia akan nampak keseluruhan inilah. Itu dipanggil medium close up Seterusnya yang kelima iaitu close up Close up ini kita akan nampak dari segi muka dia, dan mengikut sudut kamera mungkin boleh nampak juga background di belakang lah. Yang seterusnya adalah extreme close up Extreme close up ni lebih kepada fokus kepada mata, benda-benda kecil jadi kita takkan nampak lah background di belakang. Kalau mulut, dia shot mulut hidung, mata, kening dan sebagainya lah. Kalau haiwan pun sama dan tumbuhan pun sama, dia agak nampak jelas anggota. Okey, itu adalah keenam yang elemen yang penting dalam asas sudut kamera Okey, kita terus pergi kepada asas kedudukan kamera. Asas kedudukan kamera ni saya telah menyerahkan sebanyak 7 elemen penting jadi boleh tengok gambar yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah eye level kamera tu kedudukan dia sama level dengan mata kita. Okey, kali sekiranya anda tengok video tu nampak level tu macam level kita duduk pandang ke depan macam tu je. Okey, yang kedua adalah high angle High angle ni adalah kedudukan kamera dari atas dari atas kita nampak keseluruhan subjek. Jadi pandangan daripada atas ke bawah. Okey, yang ketiga adalah low angle pandangan ke bawah, pandangan dari bawah ke atas kita akan nampak subjek. Pandangan kita macam kita duduk di bawah tangga, bila kita tengok atas itulah pandangan low angle Yang seterusnya adalah Dutch angle
Dutch angle ni dia lebih kepada pemusingan kamera. Dia sama juga dengan long shot. Long shot nampak objek tapi dia bergantung. Nak kata long shot tidak juga. Dia boleh ke close up juga, tapi kedudukan kamera tu dia agak memusing sikit. Lebih nampak kreatif sikit lah. Tapi kalau zaman piramid tu dia kurang angle macam tu. Cumanya angle ini pada zaman-zaman sekarang kebanyakan digunakan lah angle ni mengikut situasi pencitraan tersebut lah. Yang kelima ni ini adalah sangat penting over the shoulder shot. Over the shoulder shot ni lebih kepada ada dua subjek lah. Ada dua orang ataupun ada dua ekor binatang. Yang angle dia kita akan ambil di belakang bahu subjek yang kedua untuk menampakkan subjek yang tengah beraksi lah, maksudnya yang tengah action lah kan. Yang keenam adalah bird eye angle. Bird eye angle ni kita tahu bila bird ni mata burung lah, biasa burung duduk di atas kan, jadi dia akan nampak view di bawah. Itulah bird eye angle ataupun bird eye view. Yang terakhir adalah established shot. Kebanyakan established shot ni adalah penting bagi mana-mana filem untuk membantu memberitahu kepada penonton yang sama ada lokasi kita sekarang di mana. Established shot ni kalau yang tak ada asas basic ni, biasa video mereka ni tidak ada gambaran suasana. Jadi kita boleh tengoklah orang tu mahir atau tidak, pengarahan ataupun editing, dia tengok pada konsep ni lah. Tak ada asas ni, maksudnya video mereka ni video yang kelas yang tidak belajar lah. Kita terus pada plot penceritaan. Plot penceritaan ni ada penting. Boleh tengok gambar yang saya tunjukkan ini, di mana kita ada peringkat pengenalan, kita ada peringkat konflik, dan kita ada peringkat penyelesaian dan akhir. Itu adalah cerita. Mana-mana perfilman, mana-mana penceritaan ataupun mana-mana berkenaan dengan skrip ke ataupun cerita-cerita daripada pakar-pakar bahasa Melayu ke apa kan, dia memang kena titik beratkan tentang plot penceritaan. Tak ada yang ni bukan satu penceritaan. Cuba anda tengok A tu pengenalan. Perfilman ni dia ada step dia. Dia ada pembukaan penceritaan mengikut kreativiti penyunting atau pengarah berkenaan. Bila ceritanya telah digambarkan dan sampai di pertengahan, dia ada konflik lah. Bila kita tengok cerita-cerita cerita kisah penceritaan kisah cinta biasa kisah cinta ni dia akan berlaku konflik lah. Di pertengahan tu sama ada orang ketiga, ada masalah-masalah dari segi kontroversi dan sebagainya. Itu adalah konflik lah. Jadi dia akan melalui fasa konflik dan seterusnya penyelesaian pada konflik tersebut, sama ada konflik itu berjaya atau tidak. Kalau ada sambungan, dia akan buat satu plot yang yang lain sikit lah untuk menggambarkan ada continue cerita lah. Itulah maksudnya. Kena ingat ketiga-tiga ini adalah sangat penting yang perlu anda tahulah. Yang pertama tadi adalah asas sudut kamera, yang kedua asas kedudukan kamera, dan yang ketiga adalah plot penceritaan. Disampai sini saja untuk penerangan kali ini. Untuk lain kali saya akan terus kepada editing. Jadi apa-apa permasalahan, apa-apa komen ataupun apa-apa persoalan, anda boleh komen di YouTube channel ini, dan saya cuba membalasnya secara membalas personal message anda ataupun komen tersebut lah. Jadi kita jumpa next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.